So guys, selamat datang ke SRTV. So, ini adalah video yang aku janjikan kepada kamu di mana aku ingin bercerita mengenai yang aku mention semalam tu lah sewaktu video mengenai status Stuart Wilkin tu. Di mana aku ada menyentuh sedikit topik mengenai status perjalanan saingan Liga Super, persediaan saingan Liga Super untuk musim hadapan, yang apa yang berlaku sekarang ni boleh mengefek tentang jumlah pasukan yang boleh beraksi di saingan Liga Super untuk musim hadapan. Dan aku melihat di sini daripada dua sumber hasil pencarian di Google, iaitu daripada thevocket.com dan juga hmetro.com.my atau my metro lah, di mana untuk Vocket menyatakan di sini bahawa 6 pasukan Liga Super alami tunggakan gaji, dan satu lagi daripada Metro adalah hanya 6 pasukan saja layak beraksi di saingan Liga Super musim depan. So inilah merupakan satu benda yang macam aku cakap lah, Liga semakin parah ni, di mana pada dua musim sebelum ni pun memang kita telah diberikan atau disajikan dengan news-news menyatakan mengenai pasukan-pasukan yang mempunyai masalah pembayaran gaji, tidak mampu untuk membayar gaji kepada player-player dan juga of course staff-staff bagi kelab mereka, dan menyebabkan memberikan efek jugalah tentang mutu permainan kelab tersebut dan juga of course kehangatan saingan Liga Super ni. Tapi apa yang aku ingin nyatakan di sini adalah dua benda yang berbeza telah dikongsikan daripada tajuk tadi, di mana hanya 6 boleh beraksi. Lepas tu ada 6 pasukan yang mempunyai tunggakan gaji. So kalau kita tengok saingan Liga Super sekarang ni ada 13 pasukan. So kalau 6 boleh beraksi, 6 tidak boleh beraksi untuk saingan hadapan, sepatutnya ada 12. So adakah di sini menunjukkan bahawa, menandakan bahawa akan ada satu pasukan yang sudah bakal ataupun memang confirm menarik diri bagi saingan Liga Super akan datang. Cuma apa yang dilakukan oleh mereka sekarang adalah untuk menghabiskan jadual saja, bagi orang menghormati jadual yang telah diberikan kepada mereka. So kalau kita tengok dari segi sejarah yang pernah berlaku untuk saingan Liga Super ni, pasukan yang pernah dikaitkan mempunyai masalah gaji ialah of course pasukan kita sendiri, iaitu Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Kelantan. Mari aku tengok balik apa lagi? Sabah, Kuala Lumpur, Kedah, Kelantan. Kelantan ini sekarang ni, dan Kelantan before this pun ada masalah juga. Jadi untuk kalau aku ada tertinggal mana-mana pasukan, kamu tolong letakkan di ruang komentar di bawah mengenai pasukan yang pernah mengalami masalah gaji. Kalau aku tak silap macam Perak pun ada kah? Kalau aku tak silap lah. Dan berapa lama gaji yang ditunggakkan, kalau ikut hasil daripada bacaan aku, ini melibatkan Kedah pula. Again ini bukan apa yang aku katakan, ini adalah hasil daripada bacaan yang telah aku lakukan di bahagian Google search, bahagian media, social media, maafkan aku, di mana tunggakan gaji tertinggi sekarang yang belum dilangsungkan adalah daripada Kedah, iaitu sebanyak 9 bulan. Wah, itu memang cukup tinggi, di mana kalau kita tengok yang terdekat pula dengan kita iaitu Sabah sebanyak 4 bulan. So kalau daripada segi bacaan ni pun memang dinyatakan, contohnya daripada Voket ni ada menyatakan bahawa aku baca ni dia punya keratan ni, sumber harian Metro turut menyebut bahawa daripada 6 pasukan itu, 3 daripadanya boleh dianggap pasukan gergasi juga diibaratkan sedang menunggu rebah kerana masalah tunggakan gaji mereka masih gagal melangsaikan hutang pemain mencecah 4 bulan. 4 bulan. Itu satu, itu yang pernah kita alami sendirilah. Lepas tu sebuah pasukan digambarkan sebagai sangat gah di luaran, hakikatnya mereka juga ada masalah tunggakan gaji yang kritikal. So ini di perkara ni disahkan oleh pengarah urusan Action Football Asia, iaitu Effendi Jagan Abdullah. So apa itu urusan Action Football Asia ni adalah merupakan satu badan yang menganjurkan aktiviti berkaitan sukan di Malaysia ni, dan of course mereka juga adalah pemerhati perkembangan di saingan bola sepak tempatan ni. Dan benda ni juga disahkan oleh seorang lagi, iaitu pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa.
Even Muhammad Sadiq Mustafa ni pun sendiri mengesahkan bahawa sekiranya saingan Liga Super akan datang uh, 6 pasukan sahaja, ini pendapat dia lah, masih boleh diteruskan juga. Tapi kehangatannya tu kita tak tahulah sama ada boleh menyaingi termasuk musim ni lah, 3 musim yang telah kita lalui sekarang ni. Kerana sekiranya kita, maksud aku Sabah FC juga terlibat dalam permasalahan ni, ada kemungkinan bola sepak ni akan beraksi di sebelah semenanjung je lah. So apa yang berlaku di bahagian Borneo especially, itu akan menjadi satu tanda soal yang cukup besar. Sekali lagi, ini adalah spekulasi saja, cuma aku ingin berkongsi dengan kamu mengenai news ni kerana ini agak penting untuk persediaan mental kita especially, di mana benda ni pun telah aku sebut setahun yang lalu. Ada perkongsian video aku sebelum ni di mana aku menyatakan untuk agar kita bersedia. So prediction tu sebenarnya memang telah aku dapatkan daripada salah seorang orang yang mempunyai hubungan rapat dengan Sabah FC, di mana beliau sendiri mengatakan bahawa kemungkinan besar memang kita akan menyaksikan semua ni di sepanjang 3 musim saja, dan beliau sendiri mengatakan juga just enjoy dulu lah apa yang diberikan sekarang ni, kerana sekali lagi ianya mungkin dapat kita lihat pada musim, dinyatakan sendiri pada musim 2024-2025 ni. Jadi ada juga dinyatakan di sini bahawa kenapa lagi kerajaan negeri tidak mahu terlibat untuk melaksanakan ataupun memberi bantuan kewangan kepada klub. Ini pun menjadi satu tanda tanya sekarang. Tapi kalau dari segi logically, as a whole thing lah, daripada aku tengok di sini, kenapa benda ni dia memang sudah berlaku, tapi kenapa season 2024-2025 ni menjadi serius? Bagi aku, the only badan atau individu yang perlu memperbaiki kerja mereka dan juga perlu berfikiran lebih ke depan lah, mementingkan klub-klub yang ada di saingan Liga Super ni, mementingkan kerancakan saingan Liga Super ni, bagi aku tidak lain dan tidak bukan adalah MFL sendiri, di mana mereka adalah badan yang bertanggungjawab untuk merancana perjalanan jadual saingan Liga Super bagi tahun ni dan juga tahun-tahun sebelum ni, dan of course tahun akan datang. Dan bagi aku ini tahun 2024-2025 ni adalah merupakan satu perancangan penjaluan yang cukup gagal dilaksanakan oleh mereka, kerana satu perlawanan ke satu perlawanan melibatkan tempoh yang cukup lama bagi suatu pasukan, di mana kita tahu contoh yang paling teruk pernah aku nampak adalah dalam satu bulan ada 3 perlawanan. Kalau aku nak siap 2 pun ada sebenarnya. Jadi di mana kelab boleh menjana pendapatan kalau sekat 2 perlawanan saja yang berlangsung di bulan tersebut, sedangkan pemain dan juga staf perlu dibayar gaji mereka tetap berjalan mengikut bulan, bukan mengikut perlawanan. Di sini bagi aku at least paling rancak pun kita mau dalam satu bulan tu ada 4 perlawanan atau 5 perlawanan, termasuk Piala Malaysia ataupun Piala FA, ataupun sekarang ni ada Piala MFL lagi yang terbaru diperkenalkan, di mana pasukan yang kalah Piala Malaysia akan beraksi di Piala MFL pula. Actually itu adalah satu idea yang cukup bagus sebenarnya, di mana memperkenalkan Piala MFL tu at least memberi peluang kepada pasukan-pasukan lain untuk memegang piala. Lebih kurang macam tu. Bukan dibolot oleh satu pasukan saja. So aku mengharapkan untuk saingan Liga Super akan datang, tetap juga jumlah pasukan lebih daripada 10 boleh beraksi di saingan Liga Super untuk yang akan datang, dan seterusnya MFL memperbaiki sepenuhnya sistem penjadualan yang again aku katakan untuk musim ni memang teruk, memang telah memberi tamparan yang hebat untuk klub-klub yang ada saingan Liga Super ni dari segi kewangan. So daripada apa yang aku katakan di semua tadi tu, aku tidak boleh mempersalahkan kelab 100%, kerana mereka telah merencana kontrak pemain sampai bila, sponsor tu boleh bertahan sampai bila, status kewangan tu yang perlu dijana tu sampai bila. Tapi oleh kerana pengubahsuaian jadual yang dilakukan oleh MFL pada musim ni, di mana pada 2 musim sebelum ni kalau bukan bulan November, bulan Disember habis. Tapi sekarang ni telah melibatkan
satu tempoh yang cukup lama, itu sampai ke tahun hadapan bulan 5 ke bulan 4 kalau aku tak silap, di mana kita menyaksikan ramai pasal kontrak yang ada dengan pemain-pemain di bola sepak tempatan kita ni adalah berdasarkan jadual lama. So that's why kenapa kita tengok menghampiri hujung tahun ni ramai pemain meninggalkan, especially pemain import lah, meninggalkan klub mereka kerana again status kontrak mereka adalah pada penghujung tahun ni. So ini adalah satu kesilapan yang amat besar dilakukan oleh MFL. Sekali lagi mereka, aku nak tahu lah, mungkin aku rasa akan ada pengubahsuaian jadual lagi bakal berlaku untuk saingan akan datang ni, yang kemungkinan besar boleh memberi impact yang lagi teruk lah untuk saingan Liga Super ni. Tapi aku mengharapkan perencanaan perlu dilakukan sebaik-baiknya, at least macam MFN mengeluarkan statement, okey, Liga akan berlangsung dan dijalankan secara begini dalam tempoh 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, at least klub tu boleh bersedia dari segi kewangan dan juga kontrak pemain mereka. Jadi itu adalah perkongsian aku untuk 2 news yang dikeluarkan oleh Metro dan juga Voket ni. So aku mengharapkan sekali lagi MFL mengambil kisah benda ni dengan sebaik-baiknya lah, kerana MFL pun tampuk pemerintahnya telah diambil oleh individu lain, dan individu tersebut tu telah menilai sebaik-baiknya apa yang perlu dilakukan bagi saingan Liga Super ataupun bola sepak tempatan kita bagi musim yang akan datang. So itu pendapat aku, itu pandangan aku berdasarkan perkongsian yang dilakukan oleh Voket dan juga Metro. Sekali lagi, aku mau tahu pula pendapat anda, silakannya di ruang komentar di bawah guys. Assalamualaikum.